إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجزام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حيث الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Ahmad Tamimi atas bacaan doa sebentar tadi. Okey, sebelum itu saya dengan Niza selaku MC untuk acara pada hari ini, MC ad hoc Encik Majlis ni. So Majlis ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga keluarga JP kerana sudi hadir untuk majlis perpisahan yang sebenarnya jurung kali JP kita buat secara virtual dalam keadaan PKP lagi version 2.0 PKP untuk tahun 2021. Cuaca pun hujung-hujung di luar macam sedih-sedih juga ikut kita kan. Tapi sebenarnya kita happy lah untuk dua permata hati JP ni untuk pergi memperluaskan kuasa diorang di Semenanjung pula selepas ni. Okay, so umum maklum bahawa Puan Ana Zarina telah mendapat surat arahan untuk berpindah pada hujung tahun lepas. Tapi sedikit kejutan untuk semua dan kejutan untuk Puan punya badan juga. Dan ahli-ahli JP sekalian, bila kita dapat tahu Cik Zainatun Nisa ni mendapat surat arahan berpindah pada minggu lepas. Suasana macam ni juga time tu, hujan-hujan, sejuk-sejuk. Mana lagi dengan hujan, iringan air mata kat Nisa pada time tu. Okay, sebab semua ni tidak dijangkakan. Okay, kejutan untuk semua, tapi kejutan ni terutama sekali lah untuk bos yang tengah pakai snow cap tu sejuk dah hari ni. Okay, untuk KPDPR sebab dua permata orang kuat JP ni bakal terbang meninggalkan dia di sini. Okay, bos, harap-harap bos tabahlah sampai demam dia memikirkan majlis ni hari ni. Sudah terima kasih. Okey, sebelum itu sedikit tentang penglibatan kedua permata hati JP yang bakal ditabuhkan di JP. Kita mulakan rakan yang di sini ataupun buat di zaman. Okey, beliau mula berjaya pada 23 Oktober 2017. So agak-agak 3 tahun terakhir. Okey, merupakan syarat yang sangat dan mengajar siapa memegang ketua penyelenggara peperiksaan jabatan. Dan yang paling lama kita semua sudah maklum, Puan Ana Zarinah lama berbakti di bahagian pembangunan sehingga kan menerima gelaran TS Ana Zarinah. Okey. Dan yang akhir sekali adalah beliau akan berpindah ke Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Utara Kedah. Alright, itu tadi summary sikit untuk Puan Ana Zarina. Sekarang kita berpindah kepada seseorang yang kita memang kenali sebagai seorang yang positif, ceria, tukang masak JP sebenarnya ni, orang kuat kita ni. Okay, seterusnya sedikit tentang penglibatan Cik Zainatun Nisa binti Safaat. Rakan kesayangan kita ni telah berkhidmat di PKK semenjak 1 Februari 2018. So bermakna beliau telah berkhidmat sini hampir 3 tahun. Tapi sebelum tibanya 3 tahun ni, beliau telah mendapat rezeki lah. Okay, surat untuk kembali berkhidmat di Tanah Semenanjung pada minggu lepas. Okay, so peranan beliau dalam
memperkasakan lagi lah JP di mata PKK ni adalah selaku setiausaha dua Jabatan Perdagangan, penyelaras psikologi dan kerjaya. Nampaklah dia punya reflect dengan positivity Kak Nisa sekali, okay, dalam memberi kita counselling at the same time untuk semangat buat kejahatan PKP ni. Okay, dan juga wakil PKK untuk Green Tech Compliance. Okay, beliau akan berhijrah ke Politeknik Muazzam Shah bermula pada bulan hadapan. So lepas ni Kanisa dia akan makan ikan patin tempoyak lah hari-hari. Dia sudah tuhau, ambuyat, okay, tom yam bakut. Semua itu dia adalah Kak Nisa. Okay. Tapi Kak Nisa ni memang kita semua kenali sebagai seorang yang positif, dedikasi, penyayang dan juga komitmen dalam melaksanakan apa saja tugasan yang diberikan kepada beliau. Tak kisahlah dia dalam keadaan yang sakit kah ataupun sihat. Okey, itu adalah sedikit penglibatan kedua-dua permata JP. So sekarang kita akan teruskan kepada acara ucapan Ketua Jabatan. Dengan ini saya ingin menjemput Ketua Jabatan Perdagangan Puan Camelia binti Sulimat untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Boleh dengar bahkan suara? Jadi hari ini kita coba ceria lah kan, walaupun cuaca di luar tu dan di dalam hati tu ada mendung-mendung lah. Boleh dengarkan? Okey. Jadi sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih tidak terhingga kepada penganjur pada hari ini, orang-orang kuat di sebalik majlis kita yang akhirnya berjalan juga walaupun PKP. Kalau bukan PKP kita boleh agak lagi lah kan sepatutnya macam mana kemeriahan, tapi kita reda lah dengan apa-apa yang kita boleh buat, mungkin ada hikmah di sebalik itulah. Jadi sebenarnya saya secara peribadi bukan sebagai KJ sajalah, tapi kita semua sebagai rakan warga JP sangat sedih sebenarnya, kehilangan, double sedih nih. Tapi pada masa yang sama kita juga double happiness lah, macam bagi pihak kawan-kawan yang memang mungkin sudah tiba masanya untuk berpindah kembali ke pangkuan keluarga lah. InsyaAllah kita di dalam sistem ni insyaAllah masih akan jumpa juga, macam kita ada kawan-kawan yang sudah pindah pun kita masih keep in touch kan, macam Fizul, Sab, semua Jaja. Itu sekadar menyebut beberapa nama lah. Cuma memang ada perbezaan, tidaklah boleh jumpa hari-hari, tapi kalau rajin bolehlah MS Team sekali-sekala kan. Okey, jadi mengenang kedua-dua sahabat kita, Nisa dan Ana, kedua-duanya ada memang sangat istimewa lah, walaupun tidak terlalu lama di PKK, tidaklah sampai 10 tahun hingga begitu kan, tapi kehadiran tu dirasa. Kita merasa kehadiran tu ada dan kita rasa kehilangan tu. Harap-harap kita bukanlah orang yang kehilangan tu digembirakan. Maksudnya kita gembira bagi pihak sahabat kita, tapi bukan sebab kita gembira, oh tiada sudah di sini, tiada. Kita sangat sayang, tapi kiranya ini kedua-dua Nisa dan Ana telah memang sudah tiba masanya. Nisa yang saya kenali sangat soft spoken, tapi selembut-lembut Nisa, kita boleh nampak ada ketegasan di situ. Nisa juga dia sangat suka membantu. Yang saya perasan juga Nisa memang sangat baik dengan anak PA lah. Rasanya beruntung anak PA, mesti anak PA Nisa ni menangis nih kalau tahu, sebab saya selalu mendengar luahan-luahan PA. Saya macam boleh rasa macam mana PA Nisa sedang tertekan, macam tu lah. Kita boleh merasa okey sekarang PA Nisa begini, ada yang beberapa yang kita perlu putuskan di peringkat jabatan kan, macam Nisa tidak boleh buat keputusan sendiri. Jadi bila Nisa datang bercerita tu macam nampaklah sangat concern dengan anak-anak murid lah. Mungkin bukan PA saja, semua anak murid. Begitu juga dengan kita semua. Kita boleh nampak ada kita boleh meluah rasa
Lepas tu mengenali Nisa sebagai SU dan juga psikologi. SU memang Nisa sangat cemerlang. Sebelum ini pun cemerlang, tapi Nisa memang dia telah hari itu sepatutnya macam masa kita bagi Nisa, okey tidak perlu jadi SU sudah. Tapi Nisa cakap okey tidak apa, saya stay 1 semester untuk membimbing bukan Aisyah, siapa? Hazimah. Maksudnya bukan lepas tangan begitu saja macam okey bye, sudah habislah begitu, tidak. Nisa sanggup di situ walaupun memang perancangannya ke arah bukan begitu lagi lah. Dan saya tahu beliau juga di kalangan kawan-kawan kita suka buat kopi kan. Lepas ni kena ada pelapis ni buat kopi. Ada Cik Syaran kat sini. Bos Syaran tu yang suka suruh buat kopi kan. Lepas tu memang rajin masak, bawa makanan di office. Banyaklah sebenarnya, tapi yang kita tahu memang kebaikan-kebaikan terlalu banyak sampai tidak dapat untuk diberitahu satu-satu. Sangat membantu tugas orang yang boleh kita percayai, boleh kita berkongsi cerita, itulah. Tapi itulah Nisa, mungkin rezeki dia sudah memang betul-betul itulah katanya, kalau memang rezeki tidak ke mana. Kan dalam ISIS tidak dapat, tapi Laslas dapat juga secara tiba-tiba lah tu, sebab tuan punya badan pun tidak tahu kan. Jadi insyaAllah Nisa pun bagi tahu sebenarnya Nisa akan memulakan semula rawatan. Kita doakan makiranya masa ni betul-betul waktu yang paling tepat untuk Nisa kembali ke Semenanjung. Okey, Ana Ana ni sebenarnya rakan yang sudah lama hilang. Kami sebenarnya satu batch matriks, tapi kami tidak pernah berkenalan. Macam mana? Kami kenal semua orang yang sama, tapi kami tidak mengenali antara satu sama lain. Nampaklah kami tidak berapa glamour kan. Ialah yang kami kenal itu semua orang-orang yang glamour lah begitu. Lepas Ana memang bersama-sama di bilik 3AB itu, semua orang kita tahu Ana sangat mudah didekati. Kita boleh bercerita semua benda. Sangat dipercayai juga sama macam Nisa. Ana sebenarnya rakan duit saya di 3AB 5 sajalah yang tahu tu apa maksud rakan duit. Dan untuk pengetahuan, Ana ni sebenarnya dia bukan saja belajar di UK tahu. Ana sebenarnya lahir di UK. Kepada yang belum tahu lah, macam rahsia. Dia lahir di United Kingdom. Tapi kita tengok kesederhanaan tu, macam betul kan lahir di UK? Ana ni boleh saja belagak-belagak kah? Yelah, tidaklah maksud saya. Kalau dia macam buat slang-slang ke apa, kita boleh terima. Yalah, lahir di UK, belajar di UK, tapi kita tidak nampak kita nampak kesederhanaan tu dengan Ana. Dan saya pernah satu kursus dengan kawan di PTSB. Kami memang bercerita tentang Ana. Dia beritahu dia banyak, itu Ana tahu lah tu siapa orangnya, menjadi merujuk. Banyak dia merujuk dari Ana. Tapi saya fikir memang betul. Saya rasa saya pun banyak merujuk dari Ana. Saya rasa bukan kita sajalah. Walaupun awal-awal tu Ana macam tidak ada pegang jawatan yang kita boleh nampak terus kan. Tapi tetap menjadi bahan rujukan. Kalau bertanya apa, macam adulah Google bergerak lah Ana ni, ya kan? Canara. Kita nampak di situ dan keikhlasan. Kita memang kalau kita mencari orang yang memang ikhlas membantu, ikhlas memberi pendapat, Ana orangnya. Okey. Dan itulah sebenarnya kami pernah berfikir untuk bawa album, tidak tahu Ana ingat ke tidak. Kami ingat membawa album yang sama-sama UUM, kemudian mau tengok siapa kawan-kawan, tapi tidak pernah kesampaian. Sebab tidak tahu kenapa belum kesampaian. So hopefully sempatlah sebelum kita balik, mungkin kita boleh tengoklah album-album lama, tengok siapa orang ni kan. Dan yang terakhir kita tengok Ana telah diberi tugas sebagai ketua unit exam, memang nampak
sangat berkarisma. Memang sudah tiba masanya, tapi itulah sangat sekejap. Tapi tidak apa, walaupun itulah namanya orang yang ikhlas berkarisma ni, walaupun kehadirannya sekejap, tapi boleh dirasai. InsyaAllah. Saya tidak masih sedih lah, kalau boleh tidak mula menangis-menangiskan walaupun sedih. Saya pun pernah merasai macam mana berpindah dari Poli KK ke Poli Kuching. Masa tu sedih dia berbeza. Sedih dia, okey saya akan balik ke Poli KK juga. Jadi sedih-sedih pun balik juga. Ada sedikit anulah, tapi masa pindah dari Poli Kuching ke Poli KK tu saya rasa ada sedikit berbeza juga, sebab kita rasa okey untuk kita balik semula ke situ belum pasti lagi lah. Kecuali mungkin kalau sangat spesial seperti kes Cik Charim dan juga Puan Fazida lah, yang akhirnya balikan. Mana tahu Ana nanti tiba-tiba balik semula ke, Nisa ke, kita tidak pasti. Tapi walaupun dimanapun Ana dan Nisa berada, kita doakan yang terbaik. Terima kasih tidak terhingga atas beberapa tahun yang susah senang kita di PKK. InsyaAllah kita seperti yang saya beritahu awal-awal tadi, selagi kita berada di sistem yang sama, kita akan sentiasa keep in touch lah. Walaupun mungkin ada tidak seperti dahulu, tapi kita doakan yang terbaik untuk Ana dan juga Nisa. Memang kehilangan tu jangan cakap lah. Dua orang yang pergi, yang kedua-duanya sangat berimpak tinggi lah. Itu macam lain pula kata. Iyalah maksudnya yang memberi kesan di dalam jabatan lah. Tapi kita harap kebaikan-kebaikan, pengalaman-pengalaman di Poli KK ni akan dibawa ke Poli yang baru dan Poli yang lama. Ana balik PTSB, balik tempat asal kan. Nisa balik ke Poli Muazzam. Jadi harap-harap kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman, kesedihan-kesedihan semua tu kita gabung menjadi satu semangat lah untuk bersinar di tempat baru. Terima kasih tidak terhingga. Saya bagi pihak JP rasanya terima kasih saja memang tidak cukup, tapi kami memang sangat menghargai kehadiran Ana dan Nisa di sini. Takut makin lama pula saya bercakap ini. Jadi kita bagi peluang kepada yang akan pindah untuk masa yang lebih panjang. Jadi terima kasih sekali lagi juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan itu sajalah dari saya. Assalamualaikum dan assalam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan KJ untuk ucapan dan juga sedikit tribute lah cakapan kepada dua permata hati kita ni sebentar tadi. So oleh itu untuk menghormati insan-insan permata-permata JP kita ni yang akan meninggalkan kita ni, Maziz dengan sukacitanya ingin menjemput kedua-dua sahabat kita ni untuk bagi sedikit kata dua patah lah sikit. Kita mulakan dengan Puan Ana Zarina. Puan Ana ada kan ni Puan Ana? Macam tak bergerak cak gambar. Macam lagging kan? Ya. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini adalah the moment that I dread sebab yalah nak berucap ni saya bukan orang yang suka memberi ucapan secara formal dalam majlis apa-apa pun. Saya ni lebih suka cakap kat belakang je. Bergosip-gosip dengan orang belakang tu biasalah. Okey, nak berucap formal ni. Sebab ini merupakan majlis perpisahan untuk saya dengan juga Nisa. Jadi dia punya gravity dia lain sikit lah. Okey, apa yang saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah dekat Puan Kamilia atas ucapan beliau tadi terlampau tinggi lah bagi saya. Kata-kata pujian tu terlampau tinggi sebab saya hanyalah orang biasa saja. Saya hadir di PKK ni, Allah hantarkan saya di PKK ni untuk berkenalan dengan kawan-kawan baru, untuk merasai pengalaman baru, untuk belajar dengan kawan-kawan tentang ni lah, maksudnya kalau saya tak dipindahkan mungkin saya punya tahap pemikiran mungkin masih ditakut lama lagi lah. Sebab maksudnya circle tu kecil. So bila dipindahkan, saya akui masa mula-mula pindah, saya
kena datang sini dia ada sedikit kesedihan lah sebab saya terpaksa tinggal jauh daripada suami, daripada keluarga kan. Tapi kita kena ingat apa-apa yang berlaku tu ada dia punya hikmah dia. Okay, kita ambil pengajaran di sebalik apa saja kejadian yang berlaku kepada diri kita. Kalau macam yang apa yang saya belajar, kalau kita terlampau fokus kepada bad things, memang kita akan sentiasa nampak bad things mengelilingi kita. Okay? Jadi cuba untuk find the silver lining behind every dark cloud. Apapun sepanjang saya berada di sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mantan KJ Puan Hanim, kepada KJ sekarang Puan Camelia atas tunjuk ajar, bantuan dan sokongan untuk saya melaksanakan tugas sebagai PPT di PKK ini dengan mudah. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada KP DAT dan juga KP DPR sebab saya di sepanjang 3 tahun lebih di sini saya sempat merasai 2 KP. Okay, mula-mula saya posting ni saya letak di bawah DAT. Okay, saya dah bekerjasama dengan pencara-pencara DAT. Kemudian sekarang saya diletakkan di bawah DPR, jadi saya pun bekerjasama dengan pencara-pencara DPR. Okay. DLS walaupun saya tidak diletakkan di bawah DLS, tapi saya berkawan juga dengan pencara-pencara DLS. So sebab saya punya tak boleh lah. Saya senang lah berada di sini. Saya happy berada di sini, kerja dengan kawan-kawan. Okay. We have our good time together. Okay. We have bad time together. So apapun saya harap kita ingat yang momen-momen indah saja. Okay. Yang sedih-sedih tu tak perlu kita ingat. Okay. Buat Puan Camelia sebab dia dengan saya sebaya, saya panggil dia Cam saja. Jadi kami ni memang masa kami di bilik ni memang boring-boring. Kami dua lah yang menyanyi, kacau Kak Safura, kacau Merlin. Dengan konsentrasi dia orang tengah nak buat kerja, kami pula melalak-melalak dalam bilik tu, tengah stres. Tapi sebab sekarang ni Puan Camelia dah jadi KJ, ketua saya, jadi saya tak boleh lah buat perangai tak senonoh macam dulu. Okay. Macam Nisa pun, saya pun sedih juga sebab walaupun kami dua dapat berpindah, tapi saya tak berjumpa dah dengan Nisa lepas ni sebab Nisa pun one of my close friend here. Okay. Jadi untuk Nisa, all the best in your new workplace. Okay. Dan untuk kawan-kawan yang lain, okay, untuk AJK saya di bawah di bawah unit peperiksaan yang mana yang dah berhenti dan juga yang masih ada sekarang, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah atas segala kerjasama, sokongan, okay, memudahkan urusan peperiksaan. Okay, untuk yang jawatan TS tu, tak payahlah panggil saya TS, malu sikit, malu dekat jabatan lain sebab saya tak layak dipanggil TS. Itu Kak Ruhasnawati lah punya gelaran tu, dia bagi TS tu. Kata, kalau nak bergurau dalam jabatan sajalah. Kalau di luar janganlah sebut kata TS Ana Zarina, janganlah. Sebab saya tak layak dipanggil TS. Okay. So, semua terima kasih banyak-banyak lah kawan-kawan. Kalau kata turun ke Penang, ya Kedah, Kak Ana masih bersiaran. Hujan lebat tiba-tiba, rasa macam tiba-tiba line terputus. Kak Ana? Okey, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Ana Zarina. Okay, seterusnya saya ingin menjemput seorang lagi permata hati JP yang bakal menyinari di tanah kelahiran beliau untuk menyampaikan ucapan farewell but not goodbye. Dipersilakan Kak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera
untuk ketua jabatan, ketua-ketua program dan rakan-rakan sekalian. Situasi ni dan majlis ni yang paling tak best sebenarnya. Kerana dia akan memberi cabaran emosi untuk saya. Dan bila saya diberi peluang untuk bercakap, minta maaf, saya akan bercakap dalam tempoh masa yang agak sedikit panjang sebab saya tak ada teks, tapi apa yang saya buat masa saya keluar daripada PMM adalah kata-kata dari hati saya. Jadi itu juga yang saya nak share untuk semua, apa yang saya rasa di hati saya, yang mana mungkin tak dapat lagi dengar kan dari saya. Okay. 3 tahun lepas beberapa tahun arwah bapa saya meninggal, saya dapat surat untuk pindah ke Borneo. Satu cabaran yang agak kuat kerana masa tu adalah dalam proses saya sebagai anak sulung cuba mengepalai keluarga dan menenangkan emosi mak saya. Walaupun mak saya tak menunjukkan kesedihan, tapi saya tahu mak saya sedih kerana mak sentiasa bersama dengan ayah. Bila saya cakap dengan mak saya dapat pindah, saya kata saya nak buat rayuan untuk keluarga saya. Mak saya kata, tak payah pergi. Kerana engkau mungkin insan yang dipilih untuk pergi ke bumi Borneo itu. Saya rasa saya nak lawan arahan mak saya. Tapi saya memang akan ikut cakap mak saya. Jadi saya pergi dengan keterpaksaan, tinggalkan semua dan uruskan semua. That's why saya rasa itu satu cabaran emosi untuk saya bila saya perlu berkhidmat di sini dan dalam keadaan berseorangan. Tetapi syukur Alhamdulillah, memang takdir Allah tu adalah sebaik-baiknya untuk hamba-Nya. Selama saya dekat sini, saya tak pernah masuk wad. Selama saya kat sini, saya bahagia. Setiap pagi saya akan buka tingkap, saya nampak Gunung Kinabalu. Kerana bilik saya memang menghadap Gunung Kinabalu. Benda yang tak ada di kampung. Benda yang tak ada pada saya. Dan saya rasa keluarga yang besar sangat yang Allah berikan pada saya di sini. Saya berkenalan dengan ramai orang, pelbagai usia, pelbagai karakter. Yang mana semuanya memberi kebahagiaan dan pengalaman kepada saya. Itu yang saya betul-betul rasa sedih kerana 3 tahun tu Allah bagi komplit dan terlalu banyak nikmatnya yang tak dapat saya sangkal. JP ni seperti sebuah keluarga besar saya. Walaupun saya seorang, tapi saya ada ramai ahli keluarga yang sentiasa bertanyakan situasi, bertanyakan masalah, bertanyakan kesihatan dan sebagainya. So sebenarnya betul lah apa yang saya faham. Saya minta kebahagiaan. Sentiasa doa saya, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan di mana aku berada dan berilah takdir yang terbaik untukku. Pada apa jua masa, apa jua tika, apa jua lokasi, apa jua tempat. Bukan saya kata, ya Allah aku nak pindah ke dan sebagainya. Jadi, bila mana dimaklumkan, ditakdirkan, tiba-tiba diberi surat untuk pindah, saya memang terkejut. Sebab itu bukan dalam situasi seolah-olah satu perancangan yang smooth, perancangan yang standard. Okay, ISIS positif, hijau, dan dapat surat, dalam ISIS kata berjaya, tak. Setiap kali iklan, setiap kali itu juga saya memohon dan setiap kali itu juga merah. Tapi saya senyumlah. Cuma saya cakaplah dengan mak. Setiap kali iklan saya akan beritahu mak. Setiap kali result saya akan beritahu mak. Tak apa. Dan family saya pun tak
tidak push lah, tidak membebankan emosi dan sebagainya kan, walaupun saya yang sulung jauh di sini. Cuma yang kali ni bila Lily tak dapat tu, saya tahulah memang doa mak dan doa kawan-kawan dan doa semua orang. Okay, doa-doa yang terbaik, okay, semua orang terhadap kami. That's why direzekikan ini untuk kami. Dan inilah takdir yang terbaik yang telah Allah tentukan sebenarnya. Jutaan terima kasih saya yang saya rasa tak terbalas dan tak terkata untuk mantan KJ Puan Hanim dan juga KJ Puan Camelia yang sentiasa memahami situasi apa jua keadaan buat saya di sini. Dalam tempoh 3 tahun, mak saya sakit, mak saya masuk ICU dalam situasi yang again Allah je yang memberi rezekinya, umur mak saya masih panjang. Dan dalam tempoh tu juga saya direzekikan saya dapat cuti dan saya dapat jaga mak saya 2 minggu, bergili-gili dengan adik. Kalau tengok kondisi mak memang doktor pun tak sangka. Again, apa yang kami buat hanya doa. Apa jua urusan hasrat tuan-puan, kawan-kawan, walau apa jua agama kita, yakinlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dia akan kabulkan yang terbaik untuk kita sampai masanya. Jutaan terima kasih juga untuk KP-KP, KP-DPR, mantan KP sebelum ni Puan Sherry, sekarang Cik Tamimi, mantan DLS, Encik Rusli, Cik Alex dan Nira yang sentiasa juga memberi kerjasama dan membantu dalam apa jua urusan. Okay, masa saya menguruskan minit mesyuarat ke, masa saya menguruskan pelaporan ke. That's why saya kata Allah kurniakan insan-insan yang baik di PKK ini. Okay. Kerja dalam keadaan yang tenang, bahagia, disayangi, dihormati. Keprihatinan dan kasih sayang kawan-kawan semua tak dapat saya balas, tak dapat saya ganti, tak dapat saya cari di tempat lain. Itulah kenangan dan pengalaman paling besar Allah kurniakan untuk Allah buka mata saya. Betapa esanya dia, walaupun kita tiada dekat dengan orang yang kita sandarkan, harapkan, contoh keluarga, okay, tapi kita tetap diberi kebahagiaan dan rezeki. Saya ni tak ada apa-apa. Maksud saya ni tidaklah sehebat seperti mana yang telah Puan Kem ceritakan. Tetapi saya tahu situasi saya. Bila saya melihat anak-anak, saya merasakan mereka seperti anak-anak saya. Dan saya merasakan dekat sini, saya betul-betul merasakan Allah nak menguji bagaimana betul-betul saya mendidik dan menyayangi anak-anak di sini, di Borneo. Saya jumpa pelajar-pelajar yang yang rosak kasutnya, yang mungkin tidak sempurna beg, pakaiannya, yang mana saya jarang jumpa di sana. Jadi benda ni memang betul-betul membuka hati saya untuk berasa bersyukur dan berkongsi sebanyak mungkin, okay, untuk sesiapa yang memerlukan, yang mana mungkin menjadi hak dan rezeki mereka untuk diberi kepada mereka. Perkara yang memang betul-betul tak ada, yang betul-betul saya pasti rindui, tamu, Kundasang, pantai, buah bambangan, kopi nom, kerongsang mutiara, dan bercakap, dah tahu bah, saya akan betul-betul merindui untuk bercakap Telur Sabah. Bila saya balik beli goreng pisang, sampai saya tu cakap, dah apa bah makcik, RM2 je.
Jangan makcik tu dekat Muar. Jadi saya happy sebenarnya. Saya betul-betul happy. Lillahi ta'ala. Saya happy dekat sini. Tapi saya bersyukur dan menerima ketentuan dan takdir Tuhan. Sebab saya amat yakin dan percaya keesaan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mentakdirkan yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan saya yakin doa-doa kawan-kawan, tuan-tuan, perempuan jugalah merezekikan untuk saya dapat pulang. Memberi khidmat-khidmat terakhir kepada ibu saya yang makin tua mungkin dan membantu adik-adik saya. Tiada apa yang dapat saya cakap. Terima kasih. Allah juga yang membalas semuanya untuk tuan-puan. Tuhan juga yang membalas segala kebaikan tuan-puan. Dan janganlah kita terputus hubungan dan silaturahim kerana sistem kita ni balik-balik kita akan bertemu. Jadi janganlah kita terputus hubungan. Okay? Kita jauh di mata tapi kita dekat di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Zainatul Nisa dan Kak Nisa. Kak Nisa boleh telefon cak kami, cakap sabar sama kami balik untuk praktis. Jangan risau, kami sentiasa ada sini. Okay, alright. Okay, luahan-luahan yang telah diberikan oleh Puan Ana Zarina dan juga Cik Zainatul Nisa tadi tu sebenarnya mengganggu juga emosi kita, macam sedih pula. Tapi dalam kesedihan ni sebenarnya happy juga kami. Okay, kakak kembalinya dua-dua boleh balik berkhidmat di tempat asal masing-masing. Jadi seperti yang Puan Ken cakap tadi, sebenarnya semua ni adalah rezeki yang telah ditetapkan oleh Tuhan daripada awalnya dan hikmah kita tidak tahu macam mana. Okay, alright, oleh itu tadi sebenarnya cakap sikit-sikit untuk bagi tempoh bertenang dulu sikit untuk Kak Nisa. Okey, Kak Nisa, okey? Tenang sedakan sikit. Okey. Acara seterusnya, okey, kami wakil daripada JP ingin menjemput Cik Zainatul Nisa dan juga Puan Ana Zarina untuk menghadirkan diri, okey, untuk berada di ruang regal kawasan rehat di depan bilik KJ ni untuk menerima sedikit cenderamata kenang-kenangan daripada JP. Okey, sekarang ni kalau kita boleh semua nampak, Aisyah tengah melakukan live. Okey, live untuk penyerahan cenderamata. Okey, sebagai kenang-kenangan dan juga sebagai penghargaan lah daripada Jabatan Perdagangan untuk semua sumbangan dan juga sumbangan perkhidmatan perkongsian lah semua yang telah diberikan. Okey, dijemput Puan KJ untuk menyerahkan cenderamata. Okey, kalau kita boleh tengok skrin daripada Aisyah. Okey, ini adalah acara live yang sudah berlangsung di tingkat 5. Ya. Okey, Puan KJ akan memberikan hadiah pertama kepada Puan Ana Zarina lah terlebih dahulu. Okey. Okey, tidak boleh bersentuhan, PKP, jaga SOP. Okey, terima kasih Puan Ana Zarina. Seterusnya penyampaian cenderamata kepada Cik Zainatul Nisa. Okey, terima kasih Kak Nisa. Okey, selain daripada
Okey, ini adalah dua orang yang diraikan ni lah. Okey, terima kasih banyak-banyak buat Kak Nisa dan juga Kak Ana Zarina atas sumbangan yang telah diberikan selama ini. Seterusnya pada tadi daripada itu tadi adalah sumbangan daripada JP. Sekarang kita ada sumbangan khas daripada program DPR kepada dua permata DPR yang telah dan bakal meninggalkan kita. Okey. Wakil kepada KP DPR yang tidak dapat hadir pada hari ini. Okey, sumbangan diberikan oleh Puan KJ. Terima kasih Kak Nisa daripada wakil-wakil ahli-ahli DPR. Seterusnya sumbangan diberikan kepada Puan Ana Zarina. Tanda penghargaan dan juga terima kasih. Begitulah tadi penyampaian cinta kenangan cinta hati kepada dua bakal permata JP yang bakal berpindah. So sekali lagi, apa yang boleh kita simpulkan, rezeki telah ditetapkan oleh Allah daripada awal. Semuanya mempunyai hikmah yang tersendiri yang mungkin kita tidak tahu. Terima kasih rakan-rakan JP yang telah hadir untuk meraihkan kejayaan dan sumbangan Puan Ana Zarina dan Cik Zainuddin Nisa. Okay, sekali lagi, yalah tadi Niza sudah cakap, saya pun mau cakap jugalah. Terima kasih tidak terhingga kami ucapkan kepada Puan Ana Zarina dan juga Cik Zainuddin Nisa atas semua sumbangan, kasih sayang dan juga ilmu yang telah dikongsi bersama kami semua. Terima kasih kerana berkhidmat di bumi Sabah selama ni. Jasamu kami akan tetap kenang selama-lamanya. Selamat berkhidmat di tempat baru. Spread your usual positivity. Stay healthy. Wishing you all the best dan semoga kita diberikan rezeki untuk bertemu kembali. Tidur lena di bilik beradu, hujan lebat di kampung baru. Bagaimana kami tak akan rindu Puan dan Cik mendapat tempat baharu. Berdayung sampan ke tanah semenanjung, hendak diberi tigalah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Sekian, saya Noraniza. Dan saya Nur Atira Nur Hadi, signing off majlis perpisahan pada kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ada request. Bolehkah kalau kita semua on kita punya kamera untuk ambil screenshot gambar satu jabatan? Siapa boleh tolong screenshot? Sudah ke? Ui, Dr. Dikis ke sini. Buat cempedak di luar pagar. Hampir galak, tolong jolokkan. Kalau sampai sudah ke seberang, jangan lupa
dikirimkan salah. Camera on. Syirah tak muat tu, Syirah tak muat. Mana yang lain? Nak cukup dah. Ini kuat. Itulah, sini dah. Okey, satu. Jauh tu kan ya? Satu. Dua. Tiga. Alright, another one. Jatuh. Sekejap Gaya bebas Anwisha, gaya bebas. Freestyle. Okay. Freestyle, 1, 2,